Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Laili dalam Matematik KSSM tingkatan 5 di bawah tajuk Bab 7 Sukatan Serakan Data Terkumpul. Jadi pada hari ini kita akan sambung di bawah standard pembelajaran 7.1 iaitu serakan. Di bawah standard kandungan 7.1.1 membina histogram dan poligon kekerapan bagi suatu set data terkumpul. Pelajar boleh merujuk muka surat 198. Jadi bagaimanakah membina histogram dan poligon kekerapan? Okey, jadi sebelum kita nak membina histogram dan poligon kekerapan, terdapat dua jenis jadual yang perlu diketahui. Okey, iaitu yang pertama jadual kekerapan dan yang kedua jadual kekerapan longgokan. Jadi pada hari ini kita akan mengetahui bagaimana membina dua jadual ini, iaitu jadual kekerapan dan jadual kekerapan longgokan. Pelajar boleh merujuk muka surat 199, contoh 1. Okey, set data di sebelah menunjukkan tinggi kepada sentimeter yang terhampir bagi sekumpulan murid tingkatan 5. Okey, dekat sini kita ada set data ya. Okey, tentukan selang kelas yang sesuai supaya bilangan kelas menjadi 6. Dan yang kedua, bina jadual kekerapan berdasarkan di maklumat A. Seterusnya, lengkapkan jadual kekerapan tersebut dengan had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas. Okey, ini set data yang kita ada tadi. Bermula daripada 153 sehingga 164. Okey, jadi untuk soalan yang pertama tadi, dia suruh awak membina ataupun mencari selang kelas di mana bilangan kelas yang dikehendaki adalah 6. Jadi, bagaimana kita nak membina selang kelas ataupun mencari selang kelas? Jadi, kita kena cari saiz kelas dia dululah. Okey, so sekarang kita tengok data yang ke atas ni, yang terbesar adalah 173. Okey, dan data yang terkecil adalah 145. Jadi, nak mencari saiz setiap selang kelas adalah 173, awak tolak dengan 145, awak bahagi dengan 6. Kenapa bahagi dengan 6? Sebab soalan ada bagi tahu bilangan kelas yang dikehendaki ialah 6. Jadi awak akan dapat 4.7. 4.7 ini kalau dibundakan kita akan dapat 5. Bermaksud, okey, saiz setiap selang kelas itu adalah 5 dan di mana saiz yang sesuai adalah 145 hingga 149, 150 hingga 154 dan seterusnya sampai 170 hingga 174. Okey, ini untuk soalan B tadi. Okey, dia suruh kita bina satu jadual kekerapan di mana mesti ada had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas. Okey, jadi ini kita punya selang kelas tadi 145 hingga 149. Okey, kekerapannya 2, awak gunakan teknik gundal. Teknik gundal awak cari satu-satu, okey. Lepas tu nanti yang dah kelima potong. Okey, yang kita dah belajar masa tingkatan 4. Ataupun awak kira berapakah nilai yang berada di dalam selang kelas ini. Okey, dan tapi cikgu nasihatkan awak gunakan kaedah gundal lah sebab yang tu lebih selamat dan sistematik. Jadi katakan untuk yang selang kelas daripada 145 hingga 149, kekerapan dia 2. Okey, had bawah. Macam mana nak dapat had bawah? Awak ambil je yang ni 145, sini dia punya had bawah. Manakala had atas dia, awak ambil je yang ni 149. Ini adalah had atas. Okey, seterusnya titik tengah. Macam mana nak dapat titik tengah? 145 awak tambahkan dengan 149. Jumlahnya itu awak bahagikan dengan 2. Jadi awak akan dapat 147. Ini untuk titik tengah. Okey. Manakala untuk dapatkan sempadan bawah, okey, dekat atas ni ada satu lagi selang kelas. Okey? Dan selang kelas itu adalah di antara 140 hingga 144. Jadi nak dapatkan sempadan bawah 144
selang kelas yang di atas ni. Okey, awak tambahkan dengan 145. Kemudian jumlahnya tu awak bahagikan dengan 2. Jadi awak akan dapat 144.5. Ini adalah sempadan bawah. Okey. Untuk dapatkan sempadan atas, awak ambil nilai 149 tambah dengan 150, jumlahnya bahagikan dengan 2, awak akan dapat 149.5. Okey, awak tengok sempadan atas ini 149.5, dia akan jadi sempadan bawah untuk selang kelas yang berikutnya. Okey, maksudnya sempadan bawah ni, calculation dia samalah, awak tambah kedua-dua ni, 149 dengan 150 ni, jumlah dia bahagi 2, awak akan dapat 149.5. Kemudian sempadan atas, awak jumlahkan 184 dengan 155 bahagi dengan 2, awak akan dapat 154.5. Jadi awak tengok dekat sini. Sempadan atas untuk selang kelas ini merupakan sempadan bawah untuk selang kelas ini. Begitu juga yang ni kan. Okey. Jadi senang je. Awak boleh tengok kat sini. Okey, ini merupakan kita punya jadual kekerapan. Seterusnya, bagi satu data terkumpul dalam selang kelas yang seragam, saiz selang kelas boleh dihitung dengan dua kaedah. Okey, kaedah pertama, beza antara had bawah atau had atas bagi dua kelas yang berturutan. Okey, sekarang ni kita tengok ini. Ini had bawah, ini had atas. Okey, dia kata beza. Bermaksud awak kena ambil ni lah, 150 tolak dengan 145. Jadi awak akan dapat dekat sini dia punya saiz selang kelas. Ataupun awak nak ambil had atas 154 tolak dengan 149 yang ni. Jadi awak akan dapat saiz kelas dia 5. Ataupun kaedah yang kedua, beza antara sempadan atas dengan sempadan bawah. Yang ni. 154.5 tolak dengan 149.5. Okey, jangan sekali-kali awak ambil selang kelas. Beza selang kelas. Maksudnya awak tolak 149 tolak dengan 145. Okey, dia awak takkan dapat saiz kelas yang betul. Okey, jadi cikgu ulang bagaimana mendapatkan saiz kelas. Yang pertama, awak tolak had bawah ataupun had atas. Yang kedua, awak gunakan sempadan atas. Sempadan atas yang berturutan lah dia punya selang kelas. Okey, jadi seterusnya membina jadual kekerapan longgokan. Okey, contoh 2, awak boleh tengok di muka surat 200. Soalannya, bina jadual kekerapan longgokan daripada jadual kekerapan di bawah. Okey, sekarang ni dia ada selang kelas dia 10 hingga 19, kekerapan dia 4. Okey, jadi kita tukarkan dalam bentuk jadual seperti di bawah ni. Jadi ini umur dia dan ni dia punya kekerapan dan seterusnya. Okey, kita salin balik yang sama. Dan bagaimana nak dapatkan kekerapan longgokan? Ini kekerapan longgokan. So 4 ni, letak je dekat sini 4. Tambah dengan 5, awak akan dapat 9. 9 tambah dengan 8, awak akan dapat 17. 17 tambah dengan 7, awak akan dapat 24. Dan akhir sekali 24 tambah 3, awak akan dapat 27. Okey? Jadi dekat sini, beginilah mengira kekerapan longgokan. So, kita dah belajar jadual kekerapan dan jadual kekerapan longgokan. Jadi, sehingga setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Jika awak rasa cikgu punya pembelajaran hari ini bermanfaat, boleh like, share dan subscribe. Bagi yang belum lagi join channel Cikgu Laili Mengajar Matematik, awak boleh join channel Telegram cikgu ya. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua.